Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan saya bagi projek belanjawan EPPA 3053 Perakaunan Pengurusan Set 2. Nama ahli kumpulan saya yang pertama adalah Nazmi bin Bukhari bernombor metrik A172-429. Yang kedua iaitu saya, Muhammad Syukur bin Muhammad Syam A168336. Yang ketiga adalah Nur Yasmin Syazwana binti Mat Yusaini A168437. Yang keempat Nur Adilah Hidayah binti Arif A168243. Yang terakhir iaitu Nurul Aini binti Ahmad Rosli A168228. Pengenalan. Syarikat Charles Angels yang Berhad merupakan sebuah syarikat yang mengusahakan perniagaan berasaskan pembuatan. Ia terdiri daripada dua jenis produk, iaitu produk brownies yang pertama dan yang kedua adalah cheesecake. Latar belakang penyediaan belanjawan induk. Menjadikan belanjawan induk sebagai alat perancangan dan kawalan. Yang kedua, beberapa andaian dan polisi telah dibuat bagi tujuan perancangan syarikat. Jadual belanjawan terdiri daripada yang pertama belanjawan induk, iaitu belanjawan hasil operasi dan kewangan. Yang kedua, sub-sub jadual belanjawan. Jadual belanjawan disediakan secara bulanan. Sekali belanjawan tunai, penyata pendapatan dan penyata kedudukan kewangan pro forma. Perancangan keuntungan strategik. Yang pertama adalah perancangan inventory yang baik. Yang kedua, menganalisis keuangan syarikat. Dan yang ketiga, syarikat mempromosikan setiap produk. Bagi strategi pelaksanaan yang dijalankan oleh syarikat Charles Angels, yang pertama adalah menambah kapasiti pengeluaran dan menambah baik infrastruktur perniagaan. Yang kedua adalah strategi penentuan harga yang baik untuk perniagaan. Dan yang ketiga, strategi pelaksanaannya adalah menyertai program kebajikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aini binti Ahmad Rosli bernombor metrik A168228. Seterusnya, saya akan membentangkan implikasi belanjawan induk. Berdasarkan belanjawan jualan syarikat Charles Angel ke atas kedua produk mereka, iaitu brownies dan cheesecake, peningkatan secara stabil bagi bulan 1 hingga bulan 12 pada tahun 2021. Implikasi belanjawan jualan bagi syarikat ialah mereka memperolehi keuntungan yang lumayan sebanyak RM2,9501 bagi kedua-dua produk tersebut dengan hasil jualan sebanyak RM19,880,150 dan kos yang dilibatkan adalah sebanyak RM17,850,649. Hal ini berlaku disebabkan oleh permintaan pelanggan yang tinggi terhadap produk yang dikeluarkan oleh syarikat. Seterusnya, implikasi belanjawan operasi syarikat Charlie Angel bagi produk brownies dan cheesecake menunjukkan kesan yang memberansangkan dari segi pengeluaran, penggunaan dan pembelian bahan mentah, penggunaan buruh, penggunaan overhead dan semua pembelanjaan yang dilibatkan bagi bulan 1 hingga bulan 12 pada tahun 2021. Implikasi ialah di mana penyata kedudukan kewangan syarikat Charlie Angel adalah stabil, yang mana membantu syarikat menguruskan kos dengan baik dengan mengawal kos-kos perkilangan yang dilibatkan untuk menghasilkan pengeluaran produk. Dan yang terakhir, bagi implikasi belanjawan kewangan, kesemua nilai menunjukkan nilai yang positif, di mana belanjawan menunjukkan bahawa penyata kedudukan kewangan syarikat Charlie Angel adalah stabil dan berjaya menggunakan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam menjana keuntungan besar bagi syarikat. Selain itu, belanjawan kewangan yang disediakan menunjukkan syarikat memperoleh penerimaan tunai lebih tinggi berbanding pembayaran tunai, sekaligus lebihan tunai akan diperolehi oleh syarikat. Ini menunjukkan bahawa syarikat cekap dalam menguruskan kewangan seperti kutipan hasil daripada pelanggan. Polisi-polisi syarikat. Yang pertama adalah jualan, iaitu 70% dari jumlah belanjawan jualan adalah secara tunai, 30% laginya adalah secara kredit. Jualan secara kredit adalah 50% hutang dijangka dapat dikutip dalam bulan jualan. 30% dalam bulan pertama selepas jualan dan 20% dalam bulan kedua selepas jualan. Bagi inventory akhir bahan siap, bagi inventory akhir yang diingini untuk setiap bulan ialah 70% dari jumlah jualan bulan berikutnya. Yang kedua adalah belanjawan operasi, iaitu inventory akhir bahan mentah. Bahan mentah yang mencukupi hendaklah disimpan dalam tangan di awal bulan untuk keperluan 50% jangkaan jualan bulan tersebut. Bagi belian muda, belian bahan 60% nilai belian akan dibeli secara tunai dan baginya 40% dibayar pada bulan berikutnya selepas pembelian dibuat. Bagi buruh langsung dibayar pada kadar RM6 sejam dan setiap unit brownies memerlukan 0.5 jam buruh langsung, manakala setiap unit cheesecake memerlukan sejam buruh langsung. Overhead perkilangan dikenakan pada unit produk diserap berasaskan jam buruh langsung, iaitu jadual 30. Kadar overhead seunit produk ialah RM0.68, iaitu di jadual 35. Lain-lain item belanja dibayar pada masa dilibatkan. Susun nilai adalah berasaskan kaedah garis lurus.
Bagi belanja jualan dan pentadbiran, belanjawan jualan dan pentadbiran syarikat Charlie Angels terdiri daripada komponen tetap dan berubah, iaitu pada jadual 40. Peruntukan kos jualan dan pentadbiran dengan andaian pembahagian kos jualan sebanyak 20%, kos pentadbiran sebanyak 20% dan kos kilang sebanyak 60%. Yang ketiga adalah belanjawan kewangan, iaitu pemilik berhasrat untuk mempunyai baki tunai sekurang-kurangnya RM50,000 setiap hujung bulan. Kadar faedah pinjaman ialah 4% setahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Yasmin Syazwana binti MD Yusaini bernombor matriks S168437 dan saya akan menerangkan mengenai belanjawan hasil, analisis jualan dan pengeluaran. Menggunakan analisis jualan dan pengeluaran, berdasarkan raja di sebelah, unit jualan dan unit pengeluaran mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Raja 1 menunjukkan jumlah unit jualan dan pengeluaran yang terlibat dalam jualan dan pengeluaran brownies dan cheesecake mengikut bulanan bagi tahun berakhir 2021. Berdasarkan graf tersebut, kita dapat lihat jumlah pengeluaran yang paling tinggi adalah pada bulan Januari, iaitu sebanyak 42,050 unit, manakala pengeluaran terendah adalah pada bulan Julai, iaitu sebanyak 20,192 unit. Bagi jumlah jualan, unit tertinggi adalah pada bulan Disember, sebanyak 28,200 unit, manakala unit terendah adalah pada bulan Ogos, sebanyak 19,460 unit. Ini didorong oleh beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pelanggan, antaranya seperti cita rasa pelanggan, musim perayaan dan juga promosi jualan. Seterusnya, kita masuk ke belanjawan operasi iaitu analisis pembelian bahan mentah. Untuk mendapatkan jumlah unit belian, unit pengeluaran perlu didarabkan dengan kadar penggunaan dan kita akan dapatkan bahan mentah yang diperlukan. Kemudian, bahan mentah yang diperlukan itu kita tambah dengan unit inventory akhir dan kita tolak dengan unit inventory awal untuk mendapatkan unit bahan mentah. Dan seterusnya, kita darabkan dengan kos unit bahan yang akhirnya akan mendapat jumlah kos belian. Kos unit belian yang dibeli untuk menghasilkan kedua-dua produk cheesecake dan brownies bagi bahan tepung adalah 25 sen per gram, 40 sen per biji telur, 10 sen per gram bagi coklat dan air sekali keju 0.08 sen per gram. Mengikut butiran seperti di dalam graf di atas, pembelian bahan mentah secara keseluruhan menunjukkan peningkatan secara rata, kecuali pada bulan Januari. Jumlah unit belian bagi kedua-dua produk pada bulan tersebut adalah sebanyak 3,835,500 gram tepung, 315,375 biji telur, 12,870,000 gram coklat dan air sekali 18,540,000 gram keju. Peningkatan dan penurunan dalam kuantiti pembelian bahan mentah ini juga adalah disebabkan oleh peningkatan dan penurunan dalam unit pengeluaran pada bulan-bulan yang lain. Pembentangan yang terakhir oleh saya masih lagi belanjawan operasi, tetapi yang ini adalah analisis penggunaan bahan mentah. Bagi produk brownies, ia menggunakan 3 bahan mentah, iaitu tepung, telur dan coklat. Mengikut butiran seperti di dalam graf dan jadual tersebut, kadar penggunaan bahan mentah bagi produk brownies adalah sebanyak 5 biji telur, 100 gram tepung, 400 gram coklat. Manakala bagi produk cheesecake pula, bahan mentah yang digunakan adalah sebanyak 20 gram tepung, 5 biji telur dan 600 gram keju. Secara keseluruhannya, penggunaan bahan mentah yang digunakan oleh syarikat Charlie Angels adalah memuaskan. Bahan mentah yang digunakan juga mudah didapati dan tidak melibatkan kos yang tinggi. Peningkatan dalam penggunaan bahan mentah secara keseluruhan bagi tepung, telur, coklat dan keju dapat dilihat pada bulan Januari, manakala penurunan dalam penggunaan bahan mentah bagi tepung, telur, coklat dan keju pula dapat dilihat pada bulan Julai. Assalamualaikum, saya Nazmi bin Puhari, nombor matrik A17249. Saya akan menceritakan sedikit berkaitan belanjawan buruh langsung, belanjawan overhead dan belanjawan belanja pentadbiran. Bagi belanjawan buruh langsung, unit diperoleh daripada bahagian jualan, iaitu jumlah jualan bagi setahun yang dijangkakan jual, tambah dengan inventory akhir iaitu pada bulan Disember dan ditolak dengan inventory awal pada bulan Januari. Dari situ akan terperoleh unit yang diperlukan seperti 149653 bagi brownies dan 143303 bagi cheesecake.
jam standard pula kami mengandaikan bahawa penghasilan bagi brownies, seunit brownies adalah 0.5 jam dan bagi cheesecake adalah 1 jam. Apabila unit yang diperlukan dikalikan dengan jam standard, maka akan peroleh jumlah standard. Jumlah standard adalah di mana jumlah yang diperlukan bagi penghasilan untuk unit setahun itu. Kadar kaji pula kami mengandaikan bagi setiap sejam untuk brownies adalah RM3 sejam dan RM6 sejam bagi cheesecake. Dengan itu, jumlah standard dikalikan dengan jumlah kadar kaji akan peroleh kos buruh langsung bagi brownies dan cheesecake. Seperti yang kita dapat lihat, apabila jumlah standard bagi brownies dan cheesecake ditambahkan kedua-duanya, maka jumlah jam yang diperlukan bagi penghasilan kedua-dua produk adalah sebanyak 218,129.5 jam. Manakala kadar gaji purata pula adalah sebanyak RM4.95, itu adalah nilai purata. Dan seperti yang kita dapat lihat, jumlah kos buruh langsung diperlukan untuk setahun adalah sebanyak RM1,84,257.50. Ini pula adalah secara ringkasan belanjawan perkhidmatan bangunan. Kita dapat lihat di sini, jumlah belanjawan perkhidmatan bangunan adalah sebanyak RM88,200. Daripada RM88,200 ini, kami mengandaikan bahawa penggunaan kilang adalah sebanyak 70%, manakala jualan dan pentadbiran adalah sebanyak 15%. Dengan ini, daripada RM88,200 ini dikalikan dengan 70% akan peroleh nilai sebanyak RM61,740, dan manakala bagi jualan dan pentadbiran pula akan peroleh RM13,230. Ini pula adalah ringkasan belanjawan overhead perkilangan. Bagi overhead perkilangan, kami pecah pada dua jabatan, iaitu satu jabatan pengeluaran dan satu lagi jabatan perkhidmatan. Bagi jabatan perkhidmatan pula akan dipecahkan kepada tiga, iaitu overhead perkilangan am, jabatan kuasa dan jabatan penyelenggaraan. Saya akan jelaskan secara ringkas di sini ialah bagi buruh tak langsung, jumlah overhead adalah sebanyak RM85,000, bagi gaji penyelia adalah sebanyak RM164,250 dan bagi bekalan yang digunakan adalah sebanyak RM3,750. Bagi penyelenggaraan mesin pula adalah sebanyak RM7,380, bagi petrol adalah sebanyak RM15,000, susun nilai RM14,700, insurans RM2,221, belanja cukai RM3,121, upah dan gaji RM24,000, perjalanan RM7,500. Bagi bil telefon, jumlah adalah sebanyak RM6,850, dan akhir sekali bagi kelengkapan pejabat adalah sebanyak RM3,750. Dari sini, jumlah bagi jabatan pengeluaran adalah sebanyak RM175,600, jumlah bagi overhead perkilangan am adalah sebanyak RM85,806, bagi jabatan kuasa adalah sebanyak RM65,780, dan bagi jabatan penyelenggaraan adalah sebanyak RM10,336. Dari sini, jumlah kesemua overhead perkilangan adalah sebanyak RM337,522. Sementara itu, kami menambahkan dengan kos alokasi perkhidmatan yang kami peroleh daripada tadi itu, iaitu 70% daripada belanjawan perkhidmatan bangunan sebanyak RM61,740. Jadi dengan ini jumlah overhead perkilangan adalah sebanyak RM399,262. Ini pula adalah ringkasan belanjawan belanja pentadbiran. Belanja pentadbiran kami agihkan kepada tiga jabatan, iaitu jabatan pentadbiran, jabatan perakaunan dan jabatan bendahari. Jumlah belanja pentadbiran bagi gaji penyelia adalah sebanyak RM81,000, manakala bagi perjalanan adalah sebanyak RM9,960, bagi telefon RM13,200, susun nilai peralatan adalah sebanyak RM2,280, bagi insurans sebanyak RM840, bagi cukai sebanyak RM1080, bagi kelengkapan pejabat ada sebanyak RM1,500, rugi hutang lapuk sebanyak RM9,600, iuran guaman RM1,800, iuran audit RM1,980. Jumlah bagi jabatan pentadbiran adalah sebanyak RM66,480, manakala bagi jabatan perakaunan jumlahnya adalah sebanyak RM25,380, bagi jabatan bendahari adalah sebanyak RM30,660. Dari situ jumlah belanja pentadbiran bagi ketiga jabatan ada sebanyak RM122,520. Manakala akan ada penambahan daripada peruntukan kos perkhidmatan iaitu sebanyak RM26,250. Ini menjadikan jumlah belanja pentadbiran adalah sebanyak RM148,770. Assalamualaikum dan hai, saya Noradila Idayu binti Arif, bernombor metrik A168243. Saya akan menerangkan tentang analisis hasil dan kos bagi brownies dan cheesecake.
Bagi mendapatkan hasil jualan brownies, unit jualan perlu didarabkan dengan harga jualan seunit. Untuk mendapatkan kos brownies pula, anggaran unit jualan perlu didarabkan dengan kos pengeluaran seunit, termasuklah kos bahan mentah iaitu tepung, telur, coklat, kos berlangsung dan kos overhead. Di sini kita dapat lihat bahawa syarikat Charles Angel telah mencapai anggaran hasil jualan yang paling tinggi pada bulan Disember iaitu RM1,4,500 dengan jumlah kos brownies sebanyak RM1,2,532 dan mendapat keuntungan sebanyak RM1,968 sebulan. Manakala, anggaran hasil jualan brownies yang paling rendah adalah pada bulan Ogos iaitu sebanyak RM698,600 dengan jumlah anggaran kos sebanyak RM697,231 dan untung sebanyak RM1,369. Bagi mendapatkan jumlah hasil cheesecake, unit jualan cheesecake perlulah didarabkan dengan harga jualan seunit cheesecake. Manakala, bagi mendapatkan jumlah kos cheesecake, unit jualan cheesecake perlulah didarabkan dengan kos pengeluaran seunit cheesecake. Berdasarkan carta di atas ini, syarikat Charles Angel dikatakan mencapai anggaran hasil jualan yang paling tinggi pada bulan Disember iaitu sebanyak RM1,38,750 dengan jumlah anggaran kos cheesecake sebanyak RM863,726 dan mendapat anggaran keuntungan sebanyak RM175,024 sebulan. Manakala, anggaran hasil jualan cheesecake yang paling rendah adalah pada bulan Ogos iaitu sebanyak RM711,000 dengan jumlah anggaran kos cheesecake sebanyak RM591,200 dan mendapat keuntungan sebanyak RM119,800. Secara keseluruhannya, hasil jualan bagi brownies dan cheesecake pada bulan Disember adalah lebih tinggi disebabkan faktor musim perayaan seperti hari Christmas dan cuti sekolah menyebabkan permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Hasil jualan bagi brownies dan cheesecake adalah rendah pada bulan Ogos kerana setiap bulan Ogos, syarikat ini akan menutup operasinya selama seminggu bagi memberikan cuti kepada pekerja-pekerjanya sebagai tanda terima kasih atau penghargaan berkhidmat di syarikat tersebut. Disebabkan hasil melebihi daripada belanja, maka matlamat Jabatan Kos Pengeluaran dan Jabatan Jualan syarikat Charles Angel ini adalah selari. Walau bagaimanapun, anggaran hasil jualan cheesecake adalah lebih tinggi berbanding brownies kerana pemprosesan pembuatan cheesecake lebih merumitkan. Oleh itu, kos buruh langsung sejam dibayar 4 kali ganda untuk cheesecake berbanding dengan brownies. Seterusnya, anggaran harga jualan seunit brownies adalah lebih rendah daripada cheesecake kerana brownies paling diminati oleh orang ramai. Oleh itu, syarikat ini mengenakan harga jualan yang rendah supaya orang ramai dapat membelinya dengan harga mampu milik. Seterusnya, analisis penerimaan tunai. Di sini kita dapat lihat bahawa tunai yang diterima oleh syarikat Charlie Angel adalah berdasarkan jualan tunai dan kutipan hutang sepanjang tahun. Corak kutipan jualan syarikat Charlie Angel secara tunai dikutip sebanyak 70% dari semasa jualan, manakala 30% adalah secara kredit. Kutipan kredit 30% di mana 50% hutang dikutip pada bulan semasa, 30% hutang dikutip pada bulan pertama selepas jualan dan 20% hutang dikutip pada bulan kedua selepas jualan. Penerimaan tunai yang tertinggi adalah pada bulan Disember iaitu sebanyak RM1,981,132, manakala penerimaan tunai yang terendah adalah pada bulan Ogos iaitu sebanyak RM1,441,616. Hal ini menunjukkan permintaan pelanggan banyak pada bulan Disember dan permintaan pelanggan kurang pada bulan Ogos. Bagi analisis pembayaran tunai pula, syarikat Charlie Angel terlibat dengan pembayaran tunai terhingga pada belian bahan mentah, belian kredit, akaun belum bayar, kos buruh langsung, overhead perkilangan serta belanjawan jualan petak dan pentadbiran. Pembayaran tertinggi adalah pada bulan Februari iaitu sebanyak RM1,976,861, manakala pembayaran terendah adalah pada bulan September iaitu sebanyak RM1,403,992. Dan yang terakhir, seperti yang kita tahu, belanjawan tunai digunakan dalam perniagaan sebagai alat kawalan dan perancangan tunai. Ia menentukan sama ada sesebuah syarikat akan mempunyai lebihan tunai atau kurangan tunai berdasarkan operasi syarikat. Ini adalah graf bagi lebihan tunai dan kurangan tunai bagi syarikat Charlie Angel, di mana baki awal tunai ditambah dengan penerimaan tunai ditolak dengan pembayaran tunai syarikat bagi setiap bulan bermula pada bulan 1 hingga bulan 12 pada tahun 2021. Di sini menunjukkan lebihan tunai tertinggi adalah pada bulan Oktober iaitu sebanyak RM651,971 dan lebihan tunai terendah adalah pada bulan Februari iaitu RM119,702. Walau bagaimanapun, tiada pembiayaan yang dilakukan oleh syarikat Charlie Angel kerana lebihan tunai adalah mencapai polisi yang ditetapkan oleh syarikat iaitu minimum tunai syarikat adalah RM50,000
untuk setiap hujung bulan. Pada graf tersebut juga, kita dapat lihat prestasi syarikat Charlie Angel berada dalam prestasi yang memberansangkan dengan berlakunya penyekatan tunai dan penurunan tunai adalah dalam keadaan yang stabil. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis nisbah. Analisis penyata kewangan melibatkan analisis nisbah. Analisis nisbah ini adalah satu teknik untuk menginterpretasikan hubungan data-data kewangan tertentu yang terdapat dalam penyata kewangan syarikat Charlie Angel. Berikut merupakan nisbah kewangan yang dianalisis oleh syarikat Charlie Angel. Bagi peratus untung bersih atas jualan, untung bersih yang diperolehi syarikat Charlie Angel ialah sebanyak RM1.47 atas setiap RM1 jualan bersih. Hal ini telah menunjukkan syarikat Charlie Angel adalah berkesan dalam menguruskan kos operasi dan cekap dalam mengendalikan perniagaannya. Bagi pulangan atas jumlah aset pula, setiap RM1 aset, syarikat Charlie Angel akan mendapat pulangan sebanyak 6 sen. Syarikat Charlie Angel ini adalah mampu untuk menghasilkan keuntungan dari asetnya. Bagi nisbah semasa, syarikat Charlie Angel mempunyai aset semasa sebanyak RM24.10 bagi menjelaskan RM1 liability semasa. Nisbah semasa syarikat ini dikatakan memuaskan kerana mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Bagi nisbah ujian mampu pula, syarikat Charlie Angel mempunyai jumlah hutang sebanyak 30 sen atas setiap RM1 aset semasa. Keupayaan syarikat Charlie Angel ini adalah lebih baik kerana nisbah ujian mampu yang rendah menggambarkan keupayaan perniagaan untuk meneruskan operasinya adalah tinggi. Bagi kadar pusih ganti stok, syarikat Charlie Angel telah mengganti atau membeli stok sebanyak 23 kali dalam satu tempoh perekonan. Nilai pusih ganti stok syarikat Charlie Angel ini adalah tinggi dan firma ini adalah berupaya untuk menjual barangan jualannya iaitu brownies dan cheesecake. Bagi nisbah tempoh kutipan purata, dalam setahun secara puratanya syarikat Charlie Angel dapat mengutip hutang daripada penghutang dalam tempoh 25 hari. Perlu diingatkan bahawa dasar kredit firma yang longgar seperti pemberian kemudahan kredit kepada pelanggan yang kurang layak boleh menyebabkan risiko lambat menjelaskan hutang atau menjadi hutang lapuk. Akhir sekali adalah nisbah tempoh pembayaran hutang. Dalam setahun, syarikat Charlie Angel telah membayar hutang kepada penghutang dalam tempoh 38 hari. Nisbah tempoh pembayaran hutang ini adalah untuk mengukur purata jangka masa yang diambil oleh syarikat Charlie Angel untuk membayar hutang kepada penghutang. Kesimpulan bagi projek belanjawan Charlie Angel, yang pertama adalah pada prestasi syarikat. Syarikat mendapatkan keuntungan yang baik kerana semua belanjawan tunai yang dihasilkan mendapat lebihan dan bukannya kurangan. Yang kedua, dari segi pengeluaran, setiap pengeluaran yang bermutu serta berkualiti dapat menjamin keuntungan syarikat dari semasa ke semasa. Yang akhir sekali, hasil jualan. Hasil jualan adalah lebih besar daripada kos barang dijual iaitu sebanyak RM2,247,164. Maka syarikat mendapat keuntungan kasar.